Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin mukminin dan mukminat yang dimuliakan, kita masih lagi membaca babul iqtisadi fit ta'ah, bab bersederhana di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-din yusr wa lan yushadda ad-din illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in minal dulja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ni ahli-ahli hadis dan ulama-ulama siyar ataupun ulama-ulama sirah. Mereka berbincang siapakah sebenarnya nama Abu Hurairah. Hampir 30 qaul, 30 pendapat berhubungan nama sebenar Abu Hurairah. Sebahagian para muhaqqiqin, yakni ahli tahqiq, ahli penilaian, ahli analisis, mereka membuat kesimpulan bahawasanya yang paling kuat nama Abu Hurairah ini adalah Abdul Rahman bin Sakhr. Abdul Rahman bin Sakhr. Abu Hurairah ni masuk Islam dia lewat sebab peperangan Khaybar dan sebahagian riwayat, yakni dia hampir sama dengan Nabi 3 tahun begitu. Tapi dia meriwayatkan hadis daripada Nabi 5,000 lebih, 5,300 lebih, yang disandarkan periwayatan dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hal ini menyebabkan timbul beberapa tanggapan negatif, khususnya orang yang anti Abu Hurairah, iaitulah golongan Syiah. Puak Syiah ni anti Abu Hurairah, dia tuduh Abu Hurairah macam-macam. Dia kata Abu Hurairah ni bapa anak kucing, pasal perangai dia macam kucing, cakap sana cakap sini, ya tak? Tu Nabi panggil kata ya Abahir. Dia tuduh Abu Hurairah kerana dia dengki Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata pasal apa Abu Hurairah banyak, sedangkan Ali kurang pada Abu Hurairah dalam riwayat kitab-kitab Ahlus Sunnah. Ali lagi lama, ya. Abu Bakar kurang daripada tu, Umar kurang daripada tu. Kenapa Abu Hurairah banyak? Hadirin dan hadirat sekalian, dia ada satu masalah, ialah pertama, di samping lama masa kita berguru menjadi faktor kepada kita boleh satu ilmu tu lebih, tapi kesungguhan walaupun pendek masa juga tak menafikan satu orang kan boleh lebih. Tak tuan-tuan? Setengah orang kata aku mengaji lama dah, duk tidur sampai buah nyok hancur. Orang mengaji di pondok tapi balik dia tak boleh apa, lama duk saja gulung rokok daun tam-tam, tak ada kerja.
Lama tu baguslah lama, tetapi skill, cara sekarang ni orang kira tepat dan padat. Ada universiti dia kompres pengajian dia daripada 4 tahun pergi jadi 3 tahun, tapi cara tu bagi padat. Saya bukan nak kata apa, saya nak kata bahawasanya mendakwa masa dia pendek tu menyebabkan dia tak boleh jadi alim, tak boleh tepat. Ramai orang yang muda tapi alim di kalangan para ulama, seperti Al-Imam An-Nawawi, alim. Tuan punya syekh kitab ni meninggal dia dalam usia 40 tahun orang pada tu, lebih pun sikit-sikit lah sebagai riwayatnya, tetapi alim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ilmu dia, karangan dia, karya dia. Abu Hurairah radhiyallahu an sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia kata, kuntu rajulan miskina akhdimu Rasulullah atau akhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni, wa kana al-muhajirun yashghuluhum as-safqu bil aswaqi wa kanatil ansaru yashghuluhumul qiyamu ala amwalihim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yabsutu thawbahu falan yansa syai'an sami'ahu minni fabasattu thawbi hatta qada hadithahu thumma dhamamtuhu ilayya fama nasitu syai'an sami'tuhu minhu. Kata Abu Hurairah, aku orang miskin. Bila aku orang miskin, aku berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni, dalam keadaan aku ni tak ada apa. Kerana harap bila khidmat dengan Nabi tu kadang-kadang ada lah habuan, Nabi dapat makan, Nabi bagi kat dia. Tapi dia khidmat dengan Nabi. Tuan-tuan kalau pergi ke Madinah, di masjid Nabi tu, tuan tengok tempat rumah Nabi yang sekarang menjadi makam baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pi, orang Malaysia ni bila dia pi, baguslah sebab banyak yang tertib man. Orang India ni kadang-kadang dia pi, dia nak menjerit lah, dia nak apa, gawang tangan lah, nak pegang lah. Orang bukan duduk pi minta kat kubur Nabi tu. Masa hayat Nabi, orang main sebut kat Nabi, bima sya-Allah wa bima syi'ta ya Muhammad, dengan apa yang Allah dan engkau kehendaki wahai Muhammad. Nabi kata, ataj'aluni lillahi nidda, hang jadikan aku sekutu Allah Ta'ala. Qul bima sya'allah wahda, katakanlah apa yang Allah Ta'ala saja kehendaki. Tak ada Islam, tapi orang ni kadang-kadang dia pergi masjid Al-Aqsa ni mula-mula musim-musim haji kan, setengah dia tak tahu, ambil serban pitanya di batu-batu masjid tu. Dia kata ni serban ni berkat ni, dia tanya habis kat batu masjid. Batu masjid tu baru buat ya, bukan batu lama. Kalau batu lama zaman Nabi pun tak ada apa nilainya. Sebab tu kata Sayyidina Umar bin Khattab apabila dia mencium Hajarul Aswad, wallahi ya Hajar, inni la'alam annaka la tanfa' wa la tadur, walaula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuk. Wahai batu, aku tahu engkau tak memberi manfaat dan tak memberi kemudarat. Kalau tak kerana aku tengok Nabi cium, aku tak cium. Orang Islam tak ada cium batu tu bukan kerana kata dia Tuhan, kata apa dia apa, tak. Islam suatu agama yang bersih lah masalah ni. Dia buat Nabi Ibrahim buat Kaabah tu, dia bagi buat 4 segi. Supaya 4 segi ni tuan-tuan, siapa-siapa boleh buat benda ni pun 4 segi, banyak 4 segi ni kerja senang lah. Supaya dia tak main satu khayalan karut dalam kepala manusia ni. Kalau dia buat bunga-bunga rontai sikit, dia kata tang rontai tu dia kata. Tu yang dia kata tang mandi tayak pencok meh tu turun, dia kata kalau kena yang tu, dia kata hajat apa pun dapat. Dia main karut. Sedangkan Islam agama yang bersih, tauhidnya bersih, dia tak ada hubung kait. Dia membulatkan diri hanya kepada Allah Azza wa Jal.
Tapi bila mari, sebab tu bila 4 segi tu tak ada. Orang kata 4 segi tu pasal 4 mazhab. Tu tak reti benar tu bunyi. Mazhab dalam Islam ni banyak. Zaman Nabi Ibrahim mai mana 4 mazhab? Tak ada cerita tu. Tapi yang pentingnya, tak ada lah orang Islam nak buat pelik. Tak ada di masjid orang Islam buat gempak Kaabah kau tak depan. Bos saya satu orang tak apa setuju. Kita boleh di sejadah gambar Kaabah apa. Kacau pikiran kita. Kacau. Dan boleh memberikan salah faham orang bukan Islam. Dia sangka kita sembah Kaabah. Habang dia kalau Kaabah tu dia perpunggah, dia angkat, dia pitak di Washington. Katakanlah tetap orang Islam, fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Hadapkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram, kekal. Tak ada. Kalaulah kata takdir manusia punggah pi letak di Washington, tak ada kata orang Islam nu kiblat kita baru pula lah daripada nu dia punggah di Washington ataupun punggah metak di Kuala Lumpur, kena menghadap Kuala Lumpur, tak ada. Kita tetap menghadap di tempat yang sama, kerana kita bukan menghadap batu, tetapi kita menghadap ke arah Kaabah, kerana yang demikian itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, hadapkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Dia tak kata ke Masjidil Haram, tapi ke arah Masjidil Haram. Syatr, ke arah Masjidil Haram. Hadirin mukminin, kalau agama kata hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, ramai orang sembahyang tak sah. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan bila belajar geografi, tuan-tuan akan tahu tentang masalah ni, garis dan darjah ni. Kalau kita lari di sini satu darjah ni, siapa ada bahagian, kita lari di sini satu darjah, di sana ada berapa banyak? Tuan-tuan silap di sini satu darjah, di sana ada lari berapa banyak? Lebih jauh je lari. Hadirin mukminin sekalian, fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Bila Tuhan kata hadap kalau wajahmu ke arah Masjidil Haram, kalau kena arah betul dah, kena arah betul dah. Kerana bukan Masjidil Haram itu yang menjadi masalahnya. Masalahnya titah perintah Allah Ta'ala mentauhidkan manusia, mensatukan manusia supaya arah dia sama, supaya arah dia sama. Dalam sejarah Islam pernah berlaku Hajarul Aswad dicuri oleh puak-puak Qaramitah dan mereka buat lari ke Afrika. Berlaku dalam sejarah. Tak ada orang Islam pergi buat haji di Afrika dah. Sehingga kitab-kitab fiqh menyebut bahawasanya maka hendaklah dicium Hajarul Aswad jika engkau mendapati ianya ada. Bila kitab itu ditulis demikian, in wujid, jika ia ada, maksudnya kitab itu ditulis pada zaman Hajarul Aswad dicuri oleh puak-puak Qaramitah. Tak ada orang Islam kata habislah haji kita tahun ni Hajarul Aswad, tak ada. Tak. Bukan batu yang menjadi masalah, bukan batu yang menjadi menghadap orang Islam, tetapi titah perintah Allah Azza wa Jal supaya mengharap itu membezakan antara kita dengan orang bukan Islam, yang mana batu itulah masalah mereka. Mari orang menziarahi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian dengan Hajarul Aswad, kalau demikian dengan Kaabah, maka tak boleh orang Islam pergi ambil serban dia duk genyeh-genyeh di Kaabah ke. Ni lah, ni serban ni aku tenyeh di Kaabah ni, entah orang ni aku dah pakai ni. Dia melakukan suatu amalan syirik dan khurafat dia, perkara yang tak disuruh, dan bid'ah yang dilarang oleh agama, kerana tak pernah pun disuruh demikian oleh agama. Ibadah ini tauqifiyah. Kita tak buat ibadat ni melainkan dengan cara Nabi tuju. Khudhu anni manasikakum, kata Nabi, kamu ambillah daripada aku cara ibadah kamu. Hadirin mukminin yang dimuliakan, bila kita faham demikian, maka fahamlah kita tentang hubung kait seorang insan muslim dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang muslim ini dia duk pergi sembah, pegang kubur Nabi ke, pergi duk gabai-gabai, pergi teriak, ya Rasulullah aghithni, wahai Rasulullah tolong aku. Tak ada. Hal ini telah dilakukan oleh pengikut-pengikut agama Kristian, sehingga mereka mengambil Isa menjadi anak Tuhan dan mereka menyembahnya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menyebut wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku menyaksikan bahawasanya Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Bukan dia rasul, dia hamba.
supaya kekuasaan yang mutlak balik kepada Allah Azza wa Jal. Maka Allah Azza wa Jal, hadirin mukminin sekalian, apabila ada saja perkara yang berkaitan dengan mukjizat dan kelebihan, Allah Ta'ala akan sandarkan urusan ini kepada zatnya yang maha agung, tidak kepada Rasulnya, kerana Rasulnya bukan Tuhan. Antaranya Allah Ta'ala menyebut, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya. Di sini dia tak kata yang menjalankan Muhammad, tak kata yang menjalankan Rasulnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Tuhan yang menjalankan pada waktu malam hambanya, supaya orang tahu perjalanan yang hebat itu, yang berjalan dalam keadaan yang hebat daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jauh, yang tidak boleh dilintas oleh kenderaan sepantas itu, tidak dilakukan oleh Muhammad, tetapi dilakukan oleh Subhanalladzi asra, maha suci Tuhan yang menjalankannya. Maka menjalankan siapa? Menjalankan hambanya. Maka Muhammad ni kamu kena tahu, dia hamba, dia tak boleh buat benda ni, aku buat, seolah begitu. Maka di sini dikata maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya. Dia tak kata maha suci Tuhan yang menjalankan Rasulnya, supaya nak menunjukkan segala kekuatan yang mutlak milik kepada maha suci, yang dijalankan itu hanyalah hambanya. Hadirin mukminin yang dimuliakan, bila kita faham demikian, maka tak boleh orang pergi haji kata, panggil apa, menjerit apa, tak ada. Ditulis di rumah Nabi SAW, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad itu bukan bapa sesiapa di kalangan lelaki di kalangan kamu, tetapi ia Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suaramu melebihi suara Nabi. Hormat pergi, tapi orang Islam tak ada. Ya Rasulullah, berilah hajat saya. Syirik dia. Ya Allah, ya Allah. Ini beza dengan orang tarekat yang panggil Abdul Qadir Jailani. Tok Bomo panggil Abdul Qadir Jailani, orang tarekat panggil Abdul Qadir Jailani, sebahagian tu semua panggil Abdul Qadir Jailani. Mereka mentakdiskan, mensucikan tubuh manusia. Tarekat Qadariyah tu, saya cerita tuan-tuan, sebahagian tuan pernah dengar orang kali. Abdul Qadir Jailani ni, kubur dia di Iraq. Orang pi geng-geng tarekat ni, dia tawaf, dan dia ada sup Abdul Qadir Jailani. Lepas tawaf dia sup tu nama sup Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Al-Jilani masa hayat dia tak ada masalah apa, dia orang soleh lah. Yang katun ni hak mai kemudian ni lah, hak mai kemudian yang buat. Setiap kampung tu dakwah, entah berapa banyak tempat kubur Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Jilani, semua dakwah ni. Tapi hak paling besar tu, sebahagian orang-orang di Pakistan rela dia tak pi Mekah dulu, yang penting nak kena pi Abdul Qadir Jailani dulu. Macamlah sebahagian orang kita yang rela untuk tak pi Mekah haji, yang penting nak pi India dulu, India, Pakistan, Bangladesh. Ada hak jenis tu, hak tu pun buah-buah hak nak sama. Pi sana dulu. Ada silsilah keturunan Abdul Qadir Al-Jilani, cucu cicit dia ke berapa 7-8 lah. Tok Guru lah, Tok Guru tarekat Jilani, tarekat Qadariyah tu lah. Anak dia seorang tu nakai, tak jadi, duduk di Iraq ni karut, jadi tak apa, buat malu dia Tok Syekh tarekat. Tapi kalau tuan-tuan tengok Tok Syekh tarekat ni hebat lah. Dia cerita tentang zuhud, tentang tak payah kata benda dunia, tapi kebanyakan Tok Syekh tarekat rumah dia apa tuan-tuan, kursi mat di Afrika tu.
Di Syria tu helikopter buat dah. Pengikut ni lah cari duit, cari gelang, cari subang semua pergi ke Tok Syekh. Tok Syekh kaya yang amat-amat. Tuan-tuan tengoklah Yapin tu pun. Tengoklah Asy'ari Muhammad tu pun, dia kaya tuan. Anak murid ni Allah zuhud lah, jual serabak mata ni, dunia kita akhirat. Depa melenggak. Tentu dia pandai. Tapi yang penting ya, Tok Syekh tarikat ni, dia jalan ni ya, dia serabut dengan anak dia seorang, tak tahu nak buat apa. Dia hantar pergi Pakistan. Hantar pergi Pakistan. Hak Mamat, hak Karut ni lah. Hantar pergi sana. Dia kok sini, selepas masalah aku ambil sana. Pi mula-mula tu tak apa. Lama-lama orang tahu kata dia ni keturunan Abdul Qadir Jilani. Orang Pakistan ni hormat kepada Abdul Qadir Jilani, ramailah yang kata hormat. Hak sunnah pun ramai, tapi hak kata hormat tak tentu kalau ni. Konon cerita seorang wanita di India telah dirogol, lalu dia sebut, ya Ghaus, wahai Abdul Qadir Jilani. Abdul Qadir Jilani duduk di Baghdad, ambil kasut dia, punggai daripada Baghdad, kena kepala Hindu di India tu tersengguk. Percayalah geng-geng tarikat ni kepada cerita ni. Lalu mereka tak minta pada Allah Ta'ala dulu apa-apa pun, dia panggil ya Ghaus, wahai yang memberikan pertolongan, iaitu Abdul Qadir Al-Jilani. Hantar pergi anak dia yang ni. Lama-lama orang tahu kata anak dia ni adalah budak ni ataupun orang muda ni adalah anak kepada cucu cicit Abdul Qadir Al-Jilani. Pakat terpa penuh geng-geng tarikat ni pergi rumah dia Karut kan, dia kira happy go lucky punya orang. So dah orang duk main, duk tabal, dia tak rupaya nak buat apa lah kan, duk kena jadi Tok Syekh lah juga dia. Cuma dia gagah harap depa Pakistan, pembuka majlis dia baca doa apa lebih kurang. Pakistan tu engguk-engguk dah, yang lain zikir tak kira, dia sandak. Tapi dia karut, dia tipu dia apa, dia mati, kubur dia emas. Saya nak ceritanya kubur dia emas, padahal pok dah cukup tahu anak aku ni cukup karut. Tapi yang penting itulah ekstrim taksub kepada pribadi dan tokoh Nabi SAW. Sebab tu Nabi larang orang jadikan kubur ni dibesarkan, diukir di atasnya, kerana itu semua membawa kepada unsur membesarkan makhluk, akhirnya pergi kepada langkah membawa kepada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Balik pada cerita kita tadi, tuan-tuan bila pergi ke Madinah, tuan-tuan akan tengok ada macam apa kata, macam dia buat macam makam Rasulullah di belakang tu ada macam lebih sikit kan, dia kita panggil apa bahasa Melayu, macam pentas, macam beranda sikit lah dia buat kan. Di situ dulu hidupnya Ashabus Suffah, iaitu orang-orang yang tak berapa ada duit di kalangan sahabat, orang miskin lah. Dulu memang tak ada duit pun, dulu sistem barter trade, mereka bukan kata ada duit, dia ada barang boleh lah, dia tukar barang. Abu Hurairah kita baca ni antara orang duduk situ lah. Mereka ni tak ada duit, mereka tumpang di tepi-tepi rumah Nabi, dekat dengan masjid Nabi. Bila ada orang bawa apa-apa makanan lebih kurang, bolehlah mereka tumpang sekaki lah. Nabi SAW tahu mereka miskin, tapi mereka ada peranan kerja. Bukan kerana duduk bersandar di masjid tunggu masa makan, sekali tidur pula bangkit makan, cukup 3 hari balik. Tak. Dia ada kerja. Nabi dia duduk ialah dia meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Jadi Abu Hurairah ni dia riwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Jadi Abu Hurairah kata dia miskin, dia kata. Jadi bila dia duduk di situ, adalah dia baik Nabi, adalah apa yang dia makan. Orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin sibuk dengan berniaga. Orang Ansar sibuk dengan harta mereka. Maksudnya mereka ada bisnes mereka. Dan Islam pun memang suruh orang kerja. Tinggallah aku duduk dengan Nabi, ya dah. Suatu hari Nabi kata, man yabsutu thawbahu falan yansiya syai'an sami'ahu minni. Siapa yang bentangkan baju dia tak akan lupa apa pun yang dia dengar daripada aku. Kata Abu Hurairah, maka aku pun bentang bajuku. Maka apabila aku bentang, kemudian Nabi cakap hadis,
Aku pun lipat-lipat baju tu, tarik mai duduk balik kat aku. Dia kata kemudian aku tak lupa apa pun. Itu doa Nabi SAW. Lepas daripada buat macam tu, tak ada lah, tu berkat doa Nabi pada dia. Lepas tu Nabi pun tak buat untuk semua sahabat. Kalau benda tu untuk semua, Nabi pakat buat lah. Semua sahabat bentang baju pakat dia gulung-gulung, tak lah. Satu tu lah Nabi bagi, kan? Nabi SAW cerita tentang ahli syurga 70,000 yang masuk tanpa hisab. Uqashah bangun, Uqashah kata, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doa pada Allah Ta'ala, minta aku jadi di kalangan orang 70,000 masuk syurga tanpa hisab tu. Nabi kata, Allah maj'alhu minhum, anta minhum, hang termasuk di kalangan 70,000 tu. Satu orang lelaki mana, ya Rasulullah, doa kat aku bagi masuk 70,000. Nabi kata, sabaqaka Uqashah. Nabi kata, Uqashah dah potong hang dah. Ulama-ulama hadis bincang hadis macam ni, dia kata pasal apa Nabi tak tolong doa sekali kat dia? Biar pilah masuk syurga. Nabi pun perjuangan dia nak bagi orang masuk syurga tak? Dah doa dah kat Uqashah, apa salahnya kawan ni minta bagi kawan ni sekali? Pasal apa Nabi tak doa pada dia? Kata mereka sebabnya kerana Uqashah yang minta tu padan layak dengan dia. Kawan hak minta kemudian ni Nabi tahu tak layak, hang pernah ciri tu tak boleh masuk 70,000 tu. Tapi nak kata hang tak layak tu, Nabi tak kata macam tu. Nabi kata, Uqashah potong hang dah. Uqashah potong hang dah. Abu Hurairah dia bentang baju pun padan, dia memang duk tunggu dengar hadis. Nabi doa pun padan, dia jadi orang kuat ingat hadis. Anak kita dengan makan kismih 4-5 biji ni, dengan malas balok semua cukup, boleh cerdik. Ustaz hak jampi tu pun ingat tak habis. Sekadar nak bisnes perniagaan dia saja dengan hadis-hadis palsu, kononnya makan kismeh. Nabi kata otak cerdik, dan Nabi tak pernah kata hadis tu. Maksudnya ialah Nabi SAW ada beberapa orang yang dia doa, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, tapi semua orang ni memang layak. Abu Hurairah walaupun sekitar 3 tahun 3 years dia sempat bersama dengan Nabi, tapi dia pulun. Dia pergi jumpa orang lain, dia dengar hadis daripada orang lain. Mana hadis-hadis dulu Syiah kata, macam mana Abu Hurairah boleh tahu hadis-hadis masa dia tak masuk Islam ke? Apa masalahnya? Dia tanya sahabat lain, dia riwayatkan daripada sahabat lain. Maka banyaklah hadis Abu Hurairah ni, dan tak ada pula hadis Abu Hurairah yang kontradik secara jelas dengan orang lain, melainkan sahabat lain ada juga meriwayatkan hadis berkenaan selain daripada dia. So tomahan Syiah pada dia adalah tak betul. Abu Hurairah radhiyallahu an, kemudian dia meninggal dan disimpan di Madinah, dan dia di kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis yang banyak dalam periwayatan dia. Hadirin mukminin yang dimuliakan, itu tentang rawi kita dalam hadis ini, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, yang selalu kita dengar namanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dinu illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bighadwati war-rawhati wa syai'in minal dulja. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya agama itu mudah. Nabi kata mudah. Ada orang nak kata, oi, agama hang mengamuk main, agama ni payah. Kita tahan kata tak sama dengan Nabi. Nabi kata, inna dina yusr, agama itu mudah. Walan yushaddad dinu illa ghalabahu, tak ada pula seseorang yang cuba duk buat payah agama ni, cari belah payah, melainkan dia yang akhirnya akan tewas. Nabi kata agama mudah. Manusia ni kadang-kadang dia suka berfalsafah dalam agama luar daripada hak Nabi ajar. Tu jadi payah. Orang tua-tua Melayu dulu percaya bahawasanya ada yang dinamakan penyakit gila isim. Kalau baca Yasin banyak sangat kerak, dia panas mata, jadi gila isim. Kalau mengaji tasawuf macam mana tu, jadi gila isim. Kita kata ya, apa saja mengaji jadi gila, bukan Islam, Hindu. Islam tak ada. Islam semua mengaji jadi cerdik. Itu satu fitnah terhadap agama.
Baca Quran banyak-banyak, oh dia tahu aku baca Quran banyak, panas dah. Hai ingat apa? Brandy ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turun daripada Al-Quran apa yang menjadi syifa, ubat dan rahmat kepada orang mukminin. Dia boleh habang dia tu dulu okey, dia baca Quran kerap jadi gila Izim, panas kan. Buat kepetua pula kalau baca Yasin kerap kena baca Tabar. Tabar tu suratul Mulk dia panggil surah Tabar. Tak patut dia panggil Tabar. Tabar apa makna? Tabarak. Kan? Ini semua penghinaan kepada Al-Quran. Penghinaan kepada kitab Allah, sehingga anggap ada baca kitab Allah boleh jadi gila Izim. Jangan bahaya. Siapa suruh sebut macam tu, suruh dia mengucap balik. Kata hang mengucap balik tu. Hang hina Quran, ingat Quran baca jadi gila. Quran baca tak jadi gila. Dia kata mengaji Islam ni berjaga, oh dia kata kalau silap kita mengaji dia gila. Tak ada kata. Hak gila tu agama Hindu Melainkan hang mengaji Islam hak tak betul. Dia tu ni ilmu hakikat makrifat tu semua Hindu punya. Islam tak ada. Islam hak Nabi bawa. Hakikat ke makrifat hak Nabi bawa. Tak ada benda hak Nabi bawa hak pelik-pelik. Nama kata pelik dan gila dan huduh dan buruk dan bodoh, ia bukan Islam. Tok sah, tok lebay besar mana, serban besar mana, tok syekh besar mana lah, pengikut banyak manakah, hang habang kata agama hak aku nak bawa ni pelik, hang bukan agama Nabi. Kerana Nabi kami habang, inna dina yusrun, agama itu mudah, sangat simple untuk dipahami. Tak ada suatu falsafah agama yang tak boleh ditangkap. Agama untuk orang di universiti dan untuk petani di bendang. Agama untuk badui di padang pasir yang tak boleh membaca, untuk seorang profesor yang bijaksana. Agama untuk orang yang membawa PhD dalam kepalanya dan seorang yang baru mengeja ABC. Kesemua mereka mesti tunduk kepada agama. Kalau agama begitu susah perbincangannya, seperti orang bincang Tuhan ada, lawan tiada, falsafah kaunuhu qadiran, kaunuhu sami'an, kaunuhu tu berjisim berjirim dia sampai tersandak tu guru di dinding. Dia kata saya pun tak apa nak faham dah 20 tahun mengajar. Tu bukan agama. Kalau agama sampai Tok Guru kata barang siapa yang banyak bertanya maka lemahlah imannya, bukan agama. Bukan agama murid dan bukan agama Tok Guru. Barang siapa yang bertanya kerana nak mengetahui agama Tuhan, maka kuatlah iman dia. Orang Melayu terpengaruh dengan pemikiran yang macam ni. Jahanam mereka. Rosak dia. Pasal dia salah faham terhadap agama. Nabi kata susah, Tok Guru tarekat kata agama. Tuan-tuan, kalau badui padang pasir dengar ada apa Allah Ta'ala itu berjisim ia demikian, berjirim ia, pada yang demikian itu sifat yang kini bahagi 40 bahagi 12, pening badui tak masuk Islam lah. Tapi Nabi dengan dakwah Nabi, hak tak boleh membaca pun masuk Islam. Orang main pada Nabi dalam masa berapa hari, sehari dua, balik dengar hak Nabi ajak, balik ke kabilah dia, satu kabilah Islam. Tapi kalau Nabi kata hang nak kena duduk 5 tahun dulu bagi perhabis sifat 20, sifat wajib, sifat mustahil, ni je wuduk 4 mazhab, 3 mazhab, tak ada siapa kabilah masuk Islam zaman Nabi. Tak ada. Tapi Nabi sampaikan agama yang simple dan mudah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Balik ke kaum dia, Islam satu kabilah. Nabi tak kata hendaklah engkau ketahui bahwasanya Allah Ta'ala itu ada, maka lawannya pula adalah tiada. Maka mendengar Allah Ta'ala itu lawannya pula adalah peka. Maka melihat Allah Ta'ala itu lawannya pula adalah buta. Tersandak badui 3 hari, apa benda ni? Unta ke apa kata? Dia tak ada. Walaupun ada dalam kitab Jawi Melayu, kita kata itu falsafah Greek dan Yunan yang seketika telah menyerap masuk dalam pemikiran orang-orang di Baghdad, kemudian disambung dari generasi ke generasi, kemudian falsafah itu masuk dalam pemikiran Mu'tazilah, kemudian masuk dalam pemikiran sebahagian tokoh-tokoh Asy'ariyah, dan kemudian akhirnya terkena kepada orang awam.
Maka apabila orang tanya banyak, Tok Guru tu sendiri pun tak tahu nak hurai. Maka dia kata, barang siapa yang banyak bertanya, maka lemahlah imannya. Pasal dia pun tak tahu nak jawab. Tapi Nabi kata, inna dina yusr. Siapa mengaji agama cara salaf, cara sunnah Nabi, tanya, kita nak jawab tentang berhubung dengan akidah. Tidak ada benda yang kontradik. Akidah dapat dipahami oleh semua orang. Kata para ulama, para tabi'in, sesiapa yang mendengar Ibnu Abbas menafsirkan Quran di Kaabah, nescaya kalau Rom dan Parsi mendengar, nescaya mereka masuk Islam. Tapi kita pergi dengar tafsir Quran di masjid, Tok Guru baca sandak lena habis anak murid. Buat masuk dengan Israeliat. Pada makna yang demikian itu adalah ia. Saya bukan nak anti benda ni, tapi tuan-tuan pulang lah. Tak sampai pada demikian arakan berkatalah Syekh, pada yang demikian itu bermaksud ia. Tak sampai yang maksud. Habak lah dia kata apa. Dia penjelas orang tak payah duk cerita tu bahasa Sanskrit lama. Para semara kalau hidup pun tak pakai dah bahasa tu. Hantuah oleh hidup pun diguna bahasa kita lah. Hadirin mukminin sekalian, Nabi SAW menyatakan inna dina yusr. Tak ada orang yang payah-payah dia cuba buat bagi payah, melainkan dia jadi susah. Orang Melayu dan dia suka jadi payah. Saya buat contoh ni, kita nak pergi haji kan, kita buat contoh banyak haji. Setengah orang agama ni, Nabi kata idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fantahu, kata Nabi. Bila aku perintah hampa buat sesuatu, hampa buatlah dengan kadar yang hampa mampu. Bila aku larang, hampa stop, kata Nabi. Nabi tak kata kadar hampa mampu, tak ada. Hak larang semua mampu. Saya tak mampu lah tak berzina, tak ada. Hang jahat kan? Saya tak mampu, tak curi saya tak mampu. Saya kalau tak curi tak hidup, oh ya Allah, tak ada. Tapi bila nak semayang ni, kadang-kadang ada kadar macam-macam. Kadang-kadang tak boleh nak semayang pasal kalut dengan kenderaan. Kadang-kadang ayat tak ada. Tu Nabi kata, apabila aku perintahkan, buat dengan kadar hampa mampu. Pasal banyak benda yang perintah tu ada keadaan kita tak mampu. Bila aku larang, hampa stop, kata Nabi, berhenti. Pasal biasanya hak Nabi larang ni memang manusia mampu. Tak ada kata tak mampu. Melainkan mai darurat ni cerita lain. Tapi artinya dalam keadaan biasa manusia mampu. Nabi suruh kita salat, kita salat. Bila baginda bermusafir, baginda jamak dan qasar. Bila baginda jamak ataupun baginda qasar, kita ikut jamak dan qasar. Baginda qasarkan salat ketika baginda musafir, kita qasar. Apa masalah? Ada orang setengah, tuan-tuan, dia bila dia musafir, dia tak mau qasar salat. Kita kata Nabi qasar, dia kata qasar apa, kita duduk senang dah lah. Nabi qasar Umar pun tanya dah nak qasar apa, Rasulullah mudah dah zaman lah, bukan kita takut kat kufar lah. Tu zaman Umar kenderaan tak ada ya. Nabi kata sadaqatun tasaddaqallahu lakum faqbalu sadaqatah, tasaddaqallahu alaikum faqbalu sadaqatah. Sedekah Allah Ta'ala sedekah kat hampa, ambil dia bagi. Walaupun kita pi naik kapal terbang sampai ke Kuala Lumpur, duduk melenggak atas kapal terbang sampai duduk masuk KLIA, aircon lagi, tapi dia benarkan kita qasar. Dia benarkan. Tuhan suruh, Tuhan suka apabila dia memberikan kelonggaran, diterima, kita terima kelonggaran dia. Ada orang dia tak mau. Sebab tu Ibnu Taimiyah dan kebanyakan ulama dia tak suka. Dia menganggap sekurang-kurangnya makruh orang yang tak qasar ni ketika dia musafir. Qasar. Bila kita sibuk, kita tak boleh. Kita boleh jamak. Ada boleh jamak dan qasar. Kita musafir pun boleh jamak. Kita hadapi suatu keadaan susah. Anak kita duduk nak bedah orang, saya buat contoh nak bedah orang. Orang aksiden. Pukul 7 suku aksiden. Mana doktor sekarang kena buat bedah. Dia takut mayang tu tunggu dia tak lah. Mati tu. Kata tunggu bedah sekarang tak ada nak mayang maghrib main dah. Jamak takhir.
Tak boleh qasar pasal hang tak musafir, tapi hang boleh jamak takhir. Tak boleh pendek kan, tapi boleh jamak takhir. Tak ada kata duduk tengah-tengah bedah ni hampa tengok dulu aku pergi sembahyang dah. Mati kau ni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti riwayat dalam Muwatta dan juga Imam Muslim pernah melakukannya walaupun tanpa hujan dan tanpa safar. Hadirin mukminin sekalian, banyak keadaan budak-budak pergi peperiksaan umpamanya. Dia tak boleh keluar daripada peperiksaan. Start katalah waktu pukul 7, berlarutan sampai pukul 9 malam, dia masuk peperiksaan, dia jamak takhir. Anak kita nak naik bas, dia duduk di rumah, bas tolak pukul 8, nak mayang Aisyah budak perempuan nak pergi mana, kata berhenti tengah jalan, tak beg pula, nak buka stokin, buka tudung, susah nak ambil wuduk. Dia semayang siap-siap jamak di rumah dia, tapi tidak qasar kerana dia tidak bermusafir. Semayang maghrib dan kemudian semayang Isya 4 rakaat. Jangan 2 lah, dia bukan musafir. Dan dia ndek mas, dia pergi. Agama mudah untuk itu. Dan agama tak ada tu semayang hormat waktu, tak. Semayang lah tu. Setengah naik kapal terbang, dia semayang hormat waktu. Turun bawah nak semayang pula. Tuan-tuan hadirin mukminin sekalian, kita tanya pada orang yang semayang hormat waktu ni, semayang hormat waktu yang hang semayang ni sah ataupun tak? Dia kata sah. Kalau sah pasal apa semayang balik? Dia kata tak sah. Tak sah semayang apa? Ha? Abang betul-betul sah ke tak? Kalau hang kata sah, hang buat balik pasal apa? Kalau kata tak sah, hang buat kerja sia-sia apa-apa? Tapi cara kebetulan fatwa kebangsaan, inilah fatwa. Baru ni saya masuk teman. Timbul masalah angkasawan yang Malaysia hak nak pi ke angkasa. Depa duk ingat setengah orang tu dia ingat pi apa, pi makan pergi 3 hari macam ziarah anak dia turun. Dia kan tu. Dia kena pi kurang-kurang 6 bulan. Tidak badan dia akan berlaku dia tekanan atmosfera yang tak seimbang dan boleh menyebabkan dia kecut badan. Tuan-tuan dalam basic sains tuan-tuan tahu. Yang pentingnya ialah timbul dia macam mana cara nak semayang. Tak apalah saya ringkaslah, kita dah cerita lah macam ni cara-cara kita bagi pandangan kita. Dari sunnah sebenarnya daripada hadis Nabi nya macam mana. Pasal dia satu hari dia pusing 16 kali pusingan. Takkan ada orang kata 16 kali dia kena semayang 16 kali ya. Hampir nak atas tu duk kali 16 kali, nak 16 kali 5 berapa dah? Tak ada buat apa. Sehari tu duk kira semayang, tak payah duk buat kerja angkasa. Turun main bawah lah senang. Tak, semayang takdirkan berdasarkan waktu. Dia naik di Vancouver, berdasarkan waktu. Timbul pandangan masalah semayang ni, saya sebut tu, kita mesti nyatakan di sini mereka semayang di sana apa cara hak dia boleh dan tak ada qada. Tak apalah qada. Qada apa 6 bulan turun bawah nak qada 6 bulan. Kalau dah tak sah semayang apa-apa. Alhamdulillah lah. Dalam majlis fatwa kebangsaan tu akhirnya diterima dan ditulis tanpa perlu qada. Hapi angkasa tu tak perlu qada. Mayang ambil macam mana pun cara, tayamum ke tak ada tayamum, tepuk di dinding sampai terbang pun tak apa, tak payah qada. Tak apa. Bila tuan-tuan tahu yang tuan-tuan habaq, tuan-tuan habaq balik pada game pi haji. Majlis fatwa habaq, pi angkasa tak payah qada, pi haji lagi tak payah qada. Hak duduk atas duduk semayang tu, semasa langkah terbang turun bawah tak payah qada dah majlis. Cukup dengan semayang dah tu. Fatwa luluh dah tu hak tu kita kata. Kalau dia tak luluh pun kita buat kan. Tapi maksudnya jadi agama ni mudah-mudah. Nabi SAW dia mudahkan agama ni. Dan tuan-tuan akan tengok Nabi ni banyak kataan Nabi, if'al wala haraj. Buat tak apa. Tu saya selalu buat contoh. Nabi SAW bila dia semayang, dia dengar budak menangis, kana yukhaffifu salatahu rahmatan li ummi. Ringankan semayang, kesian kat mak dia bila dengar buka as-sadi, tangisan budak. Kata Anas dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kita ni sebab tu imam tu kena tahu kok.
Kita jadi imam, time tu time zuhur, orang berhenti sat nak kerja, lagi orang nak pergi masuk balik. Kita sujud sama panjang dengan qiyam, rokok sama panjang dengan qiyam, mati macam ni. Baca panjang. Orang kata ada sunnah hadis, kita jumpa hadis tu juga, tapi buatlah sembahyang nafilah, buat sendiri. Buat sendiri, tak pernah jadi imam jangan buat. Nabi ringankan salat dia. Sembahyang subuh tu janganlah setiap hari wadduha, dak lah juga kan. Tapi artinya dia baca surah yang agak-agak panjang, tapi dia rahmat, dia kesian. Dia kesian pada orang lain, dan kemudian dia tengok kalau ada orang menangis, dia ringankan salat. Kita barangkali orang tak menangis, tapi ada masjid yang orang main dengan pakai baju kerja. Ada time yang sembahyang subuh ni dah lewat dah. Di sini saya mungkin tak kot, tapi kalau belah Pulau Pinang, kerana dia nak lintas jambatan, dia jam. Tok imam balun panjang, dan orang setengah masjid ni ada hari kadang-kadang tunggu tok imam, lagi tok imam tak boleh baca surah Sajdah, tak boleh mayang pagi subuh. Nak mayang macam mana ni, tok imam Sajdah tak mai. Kita ambil sejadah, ambil sejadah ni, kita ambil. Dia faham salah, nak kena sujud kat begitu. Mai lewat panjang orang. Agama taklah macam tu. Sebagian pandangan agama sempit. Dulu orang kita anggap umpamanya, kalau nak tayamum, sekarang ni ada debu khas tayamum. Ni ada travel agent mana orang buat ni. Bab menega ikut pandai apa buat ni. Sebab tu dia buat tu tawaf. Tuan-tuan bayangkan sebelum saya cerita tayamum, haji ya. Haji ni berapa hari ya tuan-tuan? Tak? Berapa hari kira ramai? 5 hari ya, campur hari tarwiyah lah. 5 hari nahari. Itu pun kalau nafal sani, nafal awal lagi kan. Kursus haji 6 bulan. 8 bulan kita pun pernah hajar. Apa 8 bulan? Takkan 8 bulan ni nak buatlah masa 6 hari. Dia gebang pergi, dia cerita sana, cerita sini ni. Makcik-makcik nah, pusingan pertama tawaf ni doa dia. Nabi tak abang pun. Makcik tu kelang kabut. Makcik tak ingat makcik. Buku doa saya ada sediakan di luar. Beli RM6. Boleh dah ke saya? Kan? Yang tu saja. Lepas tu mai kawan hak lain fikir canggih sikit. Buat digital. Macam ni apa nama MP3 tuan-tuan ni, boleh jolok masuk dalam tengah, makcik ikut. Belilah makcik 250. Makcik ni main nak pergi haji, takut tak sah, depa kata sakit tak dapat haji mabrur. Belilah makcik pula. Saya juga untung. Tu tak kira selipar Nabi, selipar getah Nabi tu ke? Hak Nabi masa bila Nabi pakai selipar getah tak tahu. Ni lah habis orang Islam ni duk buat cerita lawak kat kampung ni. Habis banyak tenaga orang Islam tidak mencernakan, tidak memerah intelektual dia, tidak memerah kebijaksanaan dia, tidak juga menghasilkan produk yang membangunkan umat. Sekadar tipu kelentong mati 3-4 orang kita. Makcik pun belilah, susah dah nak pergi pun susah. Hak tu petua hak ustaz. Ni tak kira lagi hak ustaz petua. Bila turun barang, bawa dah pi dah, jangan pusing tengok belakang nah. Takut tak boleh balik. Makcik tu pun turun tak tengok dah, dia kata mak barang tinggal. Hang omai aku tak boleh pusing nak kata. Takut dia duduk di kangak ni nak mati, dia mesti di kangak. Orang duk fikir nak mati dalam safar haji ataupun safar ibadat mati, duk ada fadilat mati di Baqi'. Ustaz petua jangan pusing, kena mati di kangak. Apa pun tak tahu kita ni. Rubbish. Hadirin mukminin sekalian, mai tayamum sama. Agama nak bagi mudah apa-apa pun, dia buat bagi jadi payah. Tayamum ni dia nak kena jenis debu. Apa? Tapih debu. Jadi tapih. Tuan-tuan bayangkan Arab tu, kalau zaman Nabi dulu, Nabi habaq kena kata kalau tak ada ayak, cari debu tapih, ambil debu, cari pasir tapih. Cari penapih tu lebih susah lagi daripada cari ayak.
Boleh cari ayam korek-korek lubang kau jumpa. Penapis zaman tu cari mana? Penapis mata halui tu. Bukan ada kedai asing, kedai apa. Mana kai yang letak dalam mengajak agama? Tepuk dia, tang mana ada debu. Boleh dinding ni ada debu, tepuk. Sah tayamum. Bukan nak kumuk dengan pasir tu. Tepuk sekali, macam ni, tepuk sekali muka, selesai. Ta'abbud lillahi ta'ala. Solatlah. Tak ada kena tepuk begini, macam ni cara duduk macam ni, baju susah. Tu tak kira kawan hak baru semangat bersugi nombor 8, nombor 9, nombor 7. Dia tahan kena tahu. Tahan tahu mana. Serban ni pun ada cara pakai. Ekor kiri, ekor kanan hak Nabi buat kata. Kata hang baik-baik sikit. Kata, hang ada dalil mana? Ada semua dia. Tak ada satu hadis pun hak Nabi kata suruh kita pakai serban. Tak ada. Siapa nak pakai. Tapi Nabi tak suruh. Nabi pakai ya. Betul. Hadis Nabi suruh pakai semua tak sahih. Ta'ammamu fa inna malaikati ta'ammamat. Pakailah serban, malaikat pakai serban tak sahih semua. Sama ada sangat dhaif itu pun palsu. Siapa nak pakai, saya tak ada masalah apa. Kacau apa pakai serban, pakai songkok pun Nabi tak suruh. Kan? Tapi katanya pakailah, tapi janganlah duk kait kata depa ni teruk pi haji pun balik tak pakai serban, apa nak ini ni? Jangan kata. Hampir tu Imam Arab Saudi tu pun tak pakai serban, jangan pakai kata. Tapi yang pentingnya kita suka create agama bagi dia jadi payah. Suka kita bagi agama jadi susah. Kita rasa lagi susah tu lah lagi bagus. Lagi susah tu lah lagi bagus. Nabi SAW kata, tidak ada orang yang bagi payah-payah melainkan dia akhirnya tewas. Fasaddidu wa qaribu. Nabi kata fasaddidu maksudnya bersederhanalah. Sederhanalah Nabi kata. Jangan duk melampau lebih pada had yang aku suruh. Had kalau kita buat Nabi tu sederhana. Fasaddidu wa qaribu. Qaribu ni hampirilah yang tepat. Manusia ni nak buat 100% tepat dia tak apa boleh. Maksudnya nak semayang sekhusyuk Nabi mungkin tak mampu kita. Tetapi buatlah yang paling dekat yang kita mampu hak Nabi suruh. Seorang-orangnya cara betul dengan cara Nabi. Nak derma macam Abu Bakar tak mampu. Nak derma macam Omar pun tak mampu. Tapi dermalah. Kalau tak macam mereka pun dekat dah dengan mereka. Dekat dah dengan mereka. Nabi kata wa qaribu wa abshiru. Bagi khabar gembira kepada orang. Jangan bagi khabar menakutkan, bagi khabar gembira. Wa abshiru. Nabi sebab tu bila Nabi hantar utusan Nabi kata, basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Nabi hantar Muaz, Nabi hantar Abdullah bin Mas'ud, Nabi kata basyira wa la tunaffira, yassira wa la tu'assira. Mudahkan, jangan payahkan. Nabi kata bagilah orang gembira, jangan bagi orang duka cita. Mudahkanlah, jangan payahkan. Nabi kata jangan payahkan. Kita ni bagi jadi payah. Tu jadi payah tu. Haji 5 hari, kursus 8 bulan. Boleh nak buat kursus saya. Kursus haji 1 malam. Tak pun 2 hari. Kut payah nak cerita. Bagi payah, mudah. Jangan nak jadi macam kawan kita nak cerita masuk Islam lah. Masuk Islam pi. Masuk Islam ni ustaz nak kena ajak lah dulu. Semayang ni tak boleh. Nak semayang kena iman, kena sah. Nak sah iman kena hafal sifat 20. Hafal dia ni 2 bulan setengah tak boleh. Lepas hafal tak faham pula 20 hak wajib tu. Lepas tu dah hafal dah ni, bukan dia nak terang tentang tanggungjawab la ilaha illallah, dia mailah masuk pula. Lepas hafal ni lah bab tentang ayat semayang. Lega dia ni nak semayang ni kan. Cerita pula tentang pembahagian air. Ayat salji, ayat mata, ayat payah, ayat parit, ayat apa, semua ayat. Sebulan tak habis, kata Qaradawi. Sebulan tak keluar beli ayat ni. Semayang tak boleh dah. Kau ni duduk dengar ayat mana aku nak ambil semayang ni, banyak sangat ni bahagian ni. 3 bulan masuk tak boleh semayang ni. Apa tu ustaz kata kita ambil semayang ni ayat mana ni, ayat sungai ke ayat salji ke ayat salji, tak ada.
Ayat la dak ada ayat baik. Rupanya ayat baik meh. Tu dia kata kalau lah tok guru habaq kata ayat baik, 2 bulan lepas dah sembahyang dah. Yang bihurai kitab yang ditulis pada 700 tahun lepas dia buat apa? Sebutlah ni ayat baik pada tengok saya ambil. Macam ni diriwayatkan daripada Nabi dia ambil, saya ambil cuba macam ni lah. Habaq tunjuk ke dia ambil sembahyang. Kita susah Nabi kata mudahkan, bagi khabar gembira, jangan bagi khabar yang menakutkan. Bagi Islam senang, tuan-tuan, Islam senang. Orang muda, orang tua main mesti dengar Islam. Tak mau masjid jadi kelab orang pencen. Mesti orang muda mai, seluar jin ke, seluar apa ke, apa mai, mak rempit, mai apa, mai dengar kuliah. Kita nak cerita Islam very simple. Islam sangat senang. Islam rahmat untuk semua. Bukan kata susah, baru kata nak balut serban, kena cari lebay putih baru boleh jadi Islam. Tak. Semayang, buat apa yang Nabi suruh, Allah Ta'ala suruh, tinggal hak dia larang. Hak dia larang pun tak berapa banyak, dan hak dia suruh pun tak berapa banyak. Kebanyakan benda atas muka bumi ni harus. Islam simple. Duk cerita hak payah tu orang lari. Dan ini yang kita kempen, datang kepada Islam yang mudah, datang kepada Islam yang mudah. 3 hari ni saya buat statement, tuan-tuan barangkali baca, tentang masalah tangkap khalwat. Tuan-tuan salah faham saya sebut ni. Tapi kata kita sokong orang khalwat pula. Tuan-tuan, Islam ni memang suruh al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Especially apabila orang tu menjadi pemerintah. Tanggungjawab dibawa pada pemerintah, berdosa depan Allah Ta'ala kalau dia tak menunaikan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang kami berikan kuasa di atas muka bumi, mereka itu mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Kepada Allah Ta'ala lah kembali segala urusan. Pemerintah kena ingat, semua pemerintah kena ingat elok-elok. Allah Ta'ala tanya mereka semayang, tanya mereka tentang al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Yang dulu saya nak sebut. Yang kedua, banyaklah benda munkar ni nak kira. Tapi saya nak cakap tentang masalah, tuan-tuan, munkar ni yang kita disuruh cegah ialah munkar yang kita nampak, tuan-tuan. Kita tak nampak, kita tak disuruh cegah. Nabi kata man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Siapa yang nampak mungkar maka dia ubah dengan tangan. Kalau tak mampu dengan lidah dia, kalau tak mampu dengan hati dia, bukan hati, dengan jantung dia, yang demikian itu selemah-lemah iman. Qalb itu sebenarnya jantung. Kita selalu terjemah salah, qalb kita terjemah hati. Sebab tu orang putih terjemah betul heart, kata in my heart, dalam jantungku. Kita terjemah in my heart, kita terjemah dalam hatiku. Tapi heart attack kita terjemah serangan jantung, tak terjemah serangan hati. Kita salah, bahasa Inggeris pun salah, bahasa Melayu salah. Tapi tak apa, bahasa Melayu ni bahasa hospital pun boleh bersalin, kita panggil hospital bersalin. Hadirin mukminin sekalian, balik kepada benda, bila benda ni kita tak nampak, tujuan kita cegah amar ma'ruf nahi munkar ni ialah untuk kita menjaga environment, menjaga persekitaran. Kita tak mau orang cemar, orang berpelukan tepi jalan bukan suami isteri, kita kena cegah dah, mungkar. Orang ceramah dalam masjid baca hadis palsu, kita kena cegah dia, mungkar. Orang ajak benda bid'ah dalam masjid, kita kena cegah, mungkar. Orang ajak benda yang tak sunnah, kita kena ajak, kita kena kata mungkar. Lepas penceramah-ceramah dia jual barang dia, macam saya cerita tadi, kena cakap mungkar, dia jual barang dalam masjid. Mungkar ni bukan mesti mamat saja. Orang penceramah di tengah padang dia maki orang, mungkar, kita kena cegah dia. Sehinggalah kepada artis ke, kepada apa yang mungkar kita cegah. Benda yang kita tak nampak, Tuhan tak wajibkan pada kita, kita tak nampak. Orang maksiat dalam bilik hotel, kita tak tahu dia maksiat ke dia, mungkin suami isteri, mungkin kita tak disuruh oleh agama pergi ketuk tak buka nak cek dengan hangpa menikah lagi ke tak, agama tak suruh. Pasal kita tak nampak. Bahkan agama kata man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Siapa yang tutup aib orang muslim, Tuhan tutup aib dia pada hari kiamat. Tuhan tak suka kita tuduh-tuduh orang tanpa bukti. Sebab itu dia kata siapa yang berzina 100 rotan, dan orang yang tuduh orang zina tak cukup 4 orang saksi, 80 rotan.
Tuan-tuan tu imam, orang kaki masjid, ustaz, semua hak bagus-bagus ni. Kaki dai semua hitam ni. Pi tengok orang, dua orang bersama melakukan zina. Tapi depa dua orang ni pi ke mahkamah Islam, depa berzina tuan hakim. Hakim tanya hangpa cukup bawa orang saksi tak? Di atas belakang depa 80 rotan. Orang zina lepas hangpa ni, orang tuduh pula kena. Kerana zina pun salah, tuduh orang tanpa bukti pun salah. Hak mana berzina, orang tak jumpa bukti di dunia, bukan mereka terlepas di akhirat. Mahkamah Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Kata Umar bin Khattab, seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam At-Turuqul Hukmiyah, kata dia kepada majlis syura dia, ara'aitum law kana amirul mu'minin ra'a imra'an 'ala zina, ra'a imra'an 'ala zina. Apa pendapat kamu jika sekiranya amirul mu'minin tengok satu orang berzina jadi saksi? Kata Ali, alaihi bi arba'ati syuhada atau ala dhahrihi hadzul qadam. Wa mai 4 orang saksi ataupun atas belakang hang kami bubuh 80 rotan. Itu Umar bin Khattab. Hak Nabi kata law kana ba'din nabi lakana Umar. Jika lepas aku ada Nabi maka dia Umar. Tak boleh dalam hukum agama. Hadirin mukminin sekalian, timbul masalah khalwat ni. Kadang-kadang dia pergi tangkap suami isteri lah apa, masuk surah abang orang bukan Islam duk hantam kita. Saya nak jelaskan di sini, saya tujuan saya agama mudah ni lah, iaitu agama ni tak suruh lah kita pergi ambil nama kat reception hotel tu, pergi check, oh ni dua orang ni dua orang tak ketuk hampa menikah lagi. Agama tak suruh, kita tak nampak. Bawa pula wartawan pergi ambil gambar. Agama tak suruh, bahkan agama suruh tutup benda-benda macam ni. Kalau kita nak pergi nasihat, pergilah nasihat, tapi agama suruh tutup benda-benda macam ni. Habis tu mereka kalau semua sungguh dia zina, sungguh dia berzina, dia berdosa. Tetapi kita nak pergi ketuk tak disuruh. Tapi kalau kita tengok tengah jalan, kita nampak, hak tu kita disuruh. Masalah kita hak duk nampak ni kita tak kata. Artis peluk atas pentas tu kita pun tumpang sekaki. Kan? Hak pergi peluk dalam bilik kita pergi ketuk cari. Hadirin mukminin sekalian, di atas itu maka kita komplain. Saya komplain ni, saya tak. Islam ni teruk lah, Islam ni kuno lah, apa kata kita padan nak buat kerja pun. So ini di atas dasar ni supaya tuan-tuan jangan confuse. Nanti saya buat statement di sini lah. So yang confuse itu yang menyebabkan saya mengulas benda ni. Saya menyatakan bahawasanya benda ni mesti disemak semula. Bukan kita kata tak ada badan amal ma'ruf nahi munkar, tapi fungsi dia sekarang ni asyik duk pergi cari orang di hotel. Hak duduk ke tepi jalan dia biar. So kita mesti ubahkan fungsi dia. Kadang-kadang dia pun syok, weh mana ni tangkap keluar, dia jadi syok. Bukan kata dia kalau jadi benda ni jangan lama jadi main-main. Jadi main-main. So hadirin mukminin sekalian, inna ad-dina yusrun, kata Nabi. Wasta'inu bil ghadwati war rauhah, mintalah pertolongan dengan Allah Taala ketika waktu awal siang dan ketika hujung siang. Wa syai'un min ad-duljah, dan kepada waktu sedikit pada waktu akhir malam. Yakni Nabi kata lah, hadis Bukhari ni, carilah waktu yang sesuai untuk kita, badan kita ringan dan kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang ni main masjid, dia semayang semua, tapi kadang-kadang kita tak boleh khusyuk. Tengah-tengah malam kita bangkit, tak ada sabar kita khusyuk. Islam ni benda-benda ni dia suruh sembunyi. Tentang agama ni bukan bila kita khusyuk kita bukan habaq, bukan duk pergi di masjid alhamdulillah. Agama tak ada macam tu, duk pergi teriak ramai-ramai, tak ada. Kalau hang sedih, hang khusyuk Allah Ta'ala, teriak seorang-seorang. Sufyan bin Uyainah, apabila dia menangis, mata dia keluar mata, dia tahu Allah abuk pak tak masuk tahu ni. Sembunyi antara manusia Allah Ta'ala. Orang yang menangis ketika Allah Ta'ala, siapa tak tahu, iaitu yang memadamkan dia daripada api neraka. Ni kita jangan jadi wali songo ke wali apa ni cerita, dan jadi mentaliti orang kita. Bila kata warak soleh ni, pegang buat tasbih macam ni, jalan, Masya Allah warak kan. Kata Ibnu Jauzi, kalau dia warak sungguh, dia tak pegang buat tasbih tunjuk ke orang kata dia duk berzikir. Ni pegang jalan. Islam ni tuan-tuan, dia larang, Nabi larang, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an libasi syuhrah. Nabi larang daripada libas syuhrah. Libas syuhrah ni libas pakaian yang tonjol kita jadi pelik pada orang. Semua hak jenis ni larang.
Main masjid kita balik-balik bekah, kita cari satu pakaian hak maghribi pelik kan, hak Afrika pakai kita pakai. Orang semua tengok, apa ni? Oh, pakaianku lain pada hampa. Nabi larang, dia ada unsur takabur. Dia rasa, dia suruh kita menjadi cantik, kemas tak apa, tapi quite simple. Sama, dia tak mau Islam kita ni jadi watak pelik tau, watak pelik. Islam ni rasional, berwibawa, manusia jadi dia tak suka kita jadi watak pelik. Walaupun kita main-main kita pakai serban, orang pakai serban 7 besar, satu masjid tengok, hui serban apa tu? Dia rasa dia syok, dia bukan syok. Hang tahu Nabi larang benda ni. Hang tak kira hang serban ke hang apa, Nabi larang benda-benda yang menyebabkan jadi kita ni lain daripada orang. Lain daripada orang. Agama simple, agama bermasyarakat, agama hidup dalam keadaan, agama life, agama ini hidup. Hadirin mukminin sekalian, wallahu taala alam. Nabi kata lagi, wasaddidu, dalam sebahagian riwayat, al-qasdul qasd tablughu, sederhanalah sederhana, nanti kamu akan sampai ke matlamat. Kata orang Arab, al-mumbatta la ardun qata' wala dhahran abqa. Orang yang kelang kabut, tak ada bumi yang dia sampai, tak ada tempat yang dia kekal, dan tak ada bumi yang dia sampai. Kalut tak tu kalut. Dan boleh semayang, semangat semayang, mayang kena sebulan, besok tak main dah. Itu tak. Agama al-qasdu tablughu, kata Nabi. Sederhana nasa kamu sampai. Tuan-tuan, lama masa ya biar mengaji. Puasa sunat saya ngajak ambil lama. Saya daripada Pulau Pinang, USM tadi, saya pecut balik ni nak mengajak. Tuan-tuan kalau nak tunggu saat kali tak padan. Puasa sunat hari Arafah dan seumpama haji korban, nanti kita huraikan. Tapi yang pentingnya, saya selalu tempat saya pun saya ingat, korban ni ada satu benda kesilapan, tuan-tuan. Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kata Ali, apabila Nabi amarani Nabi sallallahu alaihi wasallam an uqima bil budna, Nabi perintahkan aku untuk menguruskan sembelihan haji. Antaranya, kata Ali, wa amarani alla u'tiya lil jazzara syai'an minha, diperintahkan kepada aku supaya aku jangan bagi sikit pun daripada daging ni kepada tukang sembelih. Pasal apa, tuan-tuan? Siapa Nabi tak bagi, kita bagi kat tukang sembelih? Dan dengar elok. Tuan-tuan, daging korban ni kita tak boleh jual dah. Is it? Kan? Tuan-tuan, kita tak boleh jual, kita korban Allah Ta'ala. Kita tak boleh jual, kita sembelih, aku sembelih korban ni, separuh nak jual dah, separuh korban dah, sikit pun tak boleh korban, tak boleh jual. Bila kita sembelih, kita ambil, kita panggil tukang sembelih dan tukang lapah, mereka lapah. Kita tak mau bayar duit upah kat mereka, maka kita ambil daging bagi mereka. Kita seakan-akan kita jual daging sebagai bayaran kepada tenaga kerja mereka. Tak begitu, tuan-tuan? Tuan-tuan jangan faham kata jual ni mesti dengan duit. Dia barter trade ni pun suatu penjualan juga. Ni orang ekonomi tahu. Dia suatu pertukaran lah, kan? Kita seolah-olah daging itu adalah bayaran kepada tenaga kerja. That means kita telah jual juzuk daripada daging korban kepada tukang sembelih. Maka kata Ali, kami bagi kepada tukang sembelih tu hak duit kami sendiri. So kalau kita kata ni hak sembelih ni beda orang sembelih ni dengan orang lapah, artinya kita jual. Maka Nabi laranglah hadir. Tapi oleh kerana tukang sembelih ni, katakanlah orang lain semua yang main pakai dapat seorang sebungkui, takkanlah tukang sembelih tak dapat, kita boleh bagi dah. Tapi bukan kerana dia sembelih, kerana semua orang yang main dapat, termasuklah tukang sembelih dapat. Tapi bukan kerana dia sembelih, kerana dia. Tapi kalau kita memang dia kena banyak sikit ni, habuan dia pun sembelih, artinya itu upah tu. Penyelesaian dia macam mana? Bayar duit poket kita ni RM40 beda sembelih, ni hampa seorang RM20 beda lapah.
hak ni daging ambil lah kat hampa, orang lain semua dapat. Cara kebetulan hak sembelih tu kata ustaz kita apa, kita pun sayang kat dia ke, kita terengilah memang kalau dia tak sembelih pun memang kita nak bagi lebih, tak apalah bagi kat dia. Lebih pun di atas dasar bukan kerana sembelih, kerana hubungan kita dengan dia, ataupun dia pak menakan kita ke, dia nak banyak ke, dia susah kerana tu, tapi bukan kerana upah dia sembelih. Jika tidak, berarti kita jual daging korban. Satu. Dalam soalan ni pula dia tanya apa cerita kita kadang-kadang raya tak sama dengan Arab Saudi. Tuan-tuan tanya saya jawab cara saya kan. Tuan-tuan, kalau kita bayangkan 30 tahun lepas, 40 tahun lepas, tak tahulah zaman dululah, tak tahulah zaman Nabi ke zaman apa, zaman Nabi Islam tak main manusia ke lah. Zaman sahabat sekali Islam bila mai ke sampai ke Syam ke mana, orang di negeri-negeri lain tuan-tuan, depa nak puasa, depa nak raya, depa berdasarkan Arab Saudi ke depa berdasarkan kepada bulan? Tuan-tuan, katalah kita ambillah zaman Islam Melaka dulu ni, depa nak berdasarkan apa? Adakah dia telefon jemaah Haji, Assalamualaikum, hampa raya bila ni, kita nak raya sekali dengan hampa? Zaman tu telefon tak ada, fax tak ada. So orang zaman dahulu memang raya ni berdasarkan kepada kalender ataupun kepada tarikh di negeri masing-masing. Sebab tu Muawiyah dia raya tak sama dengan orang Madinah, berdasarkan kepada apa yang dia tengok. Kerana bukan ada kuda yang pantas boleh pergi tanya dan patah balik abang. Kalaulah raya berdasarkan tarikh negeri masing-masing dianggap salah, maka salahlah orang zaman dahulu. Tuan-tuan faham mesej saya? Yang tu dia nak cerita. Cerita kita boleh tahu Arab Saudi raya hari ni, raya besok ni zaman moden ya. Zaman apa? Zaman perhubungan ni pantas. Teknologi perhubungan komunikasi ni meningkat. Zaman dulu tak ada. Bergantung kepada tarikh masing-masing. So kita tak salahkan orang menghukum tempoh raya berdasarkan kepada negeri, bagi saya. Kemudian tuan-tuan, bumi ini bulat, putarannya pun tak sama, time Arafah pun tak sama. Kalau negeri yang bertentangan dengan Arab Saudi, tentulah bumi yang bulat, tentulah di sini siang, di sana mesti malam. Kalau kita nak bagi tarikh tu mesti sama tarikh tu, memang dia tak mungkin. Time dia mesti lari, pasal bumi ni berputar. Bukan bumi macam dulu orang pondok kata lepiak duduk atas belakang lembu tu, tak. Bumi ni bulat. Bumi ni bulat. Oleh kerana itu, hadirin mukminin sekalian, benda-benda ni tuan-tuan boleh ambil perhatian. Pada ni kita bincang lagi lah, tapi saya bagi mukaddimah dia lah. Mudah-mudahan tak sabarlah lah benda ni. Cerita dah, simple lah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما. صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.